Okay, so kita akan start dengan pelembapan dulu. Pelembapan ataupun damping. Okay, tapi sebelum kita masuk pasal pelembapan atau damping tu, korang tengok dulu dekat sini. Okay, kat sini cikgu tengah cakap pasal tenaga gelombang. Okay, tenaga gelombang ataupun energy of wave ni, okay, dia bergantung pada amplitude. Okay, so tenaga dia bukan bergantung. Tenaga dia yang akan affect amplitude. Okay, maksudnya kita boleh tengok kalau amplitude tu tinggi, kita boleh tahu tenaga dia macam mana. Okay, cikgu nak bagi tahu bahawa bila tenaga rendah, amplitude rendah. Okay, bila energi ataupun tenaga tinggi, amplitude akan jadi tinggi. Okay, so apabila tenaga tu tinggi, dalam satu wave tu tenaga dia tinggi, amplitude dia adalah tinggi juga. Tapi kalau tenaga dia rendah je, amplitude dia pun akan jadi rendah juga. Okay, so kalau korang tengok dekat sini, cikgu tulis when energy of a wave increase, okay, apa jadi dekat amplitude dia? Ataupun apabila tenaga gelombang bertambah, apa jadi dekat amplitude dia? Okay, bertambah ke berkurang? Increase ataupun decrease? Okay, betul lah kan? Sebab tadi kita cakap dia bertambah, amplitude pun bertambah juga. Jadi apabila energy increase, amplitude pun akan increase. Apabila tenaga gelombang bertambah, amplitude juga akan bertambah. Itu adalah konsepnya. Okay, jadi sekarang ni just nak test lah. Kalau cikgu ada dua, wow, what is that? Okay, kalau cikgu ada dua. Okay, ni satu wave. Okay, wave ni cikgu letak nombor 1 lah. Lepas tu cikgu ada lagi satu wave. Wave ni cikgu letak sebagai nombor 2. Okey, cikgu nak tanya nombor 1 dengan nombor 2, yang mana energi dia lagi tinggi? Yang mana tenaga dia lebih tinggi? Okey, so yang nombor 1 dia punya tenaga adalah lebih tinggi. Okey, kenapa? Sebab amplitude dia lebih tinggi. So kita boleh nampak yang ni amplitude dia macam ni. Okey, tetapi yang ni amplitude dia kecil je. Okey, jadi nombor 1 lah yang mempunyai tenaga yang lebih tinggi. Okey, cikgu rasa ini tak ada masalah kan? Jadi kita akan proceed, barulah kita betul-betul nak masuk pasal pelembapan. Okey, ataupun damping. Okey, sekarang cuba tengok dekat sini. Kita baca dulu definition dia. Cikgu baca definition bahasa Inggeris dulu ya. So, definition of damping adalah reduction in amplitude. Okay, in an oscillating system due to loss of energy. Okay, so key dia sekarang ni kita cakap pasal amplitude berkurang. Okay, kenapa amplitude tu berkurang? Sebab energi dia berkurang. Okay, pengurangan amplitude dalam sistem yang sedang berayun, okay, akibat kehilangan tenaga. Fokus pada perkataan pengurangan amplitude dan kehilangan tenaga. Logik lah, sebab tadi kita cakap amplitude dengan tenaga ni, okay, dia berkait. Jadi bila amplitude berkurang, kenapa amplitude boleh berkurang? Sebab tenaga dia hilang. Okay, so sekarang ni itulah definition pelembapan. Jadi sekarang ni macam mana tenaga boleh hilang? Ada dua cara tenaga boleh hilang. Okey, dalam pelembapan atau damping ada dua cara untuk dihilang tenaga. Yang pertama eksternal, luaran. Okey, lepas tu internal. Pelembapan luaran ataupun pelembapan dalaman. Okey, so logik dia senang je. Konsep dia macam ni Kejap, cikgu nak tunjuk satu video sekejap. Okay, so sekarang ni dekat skrin nampak YouTube Okay, ini adalah keadaan di mana kita ada pendulum. Okay, kalau cikgu playkan dia, lama-lama dia akan stop. Okay, inilah damping. Okay, so kalau kita buat balik, inilah konsep pelembapan. So apa yang berlaku adalah, nampak tak amplitude dia punya ayunan tu makin lama makin kurang. Okay, so ini adalah damping.
Okay, jadi sekarang ni berbalik kepada slide kita. Tenaga tu dia boleh hilang sebab luaran dan dalaman. Okay, contoh katakanlah kita ada benda ni, bandul ni, okay, ataupun apa, pendulum ni. Okay, dia tengah berayun. Bila dia berayun, dekat luar ni ada udara kan? So ayunan ni, okay, dia akan langgar udara tu. Okay, dia lawan udara yang menentang pergerakan dia tu. So tenaga dia hilang. Okay, cikgu ulang. Waktu dia bergerak ni, akan ada air dekat keliling dia. So air resistance tu, okay, ada geseran, yes, ada geseran dengan udara. So sewaktu dia bergerak, ada geseran dengan udara menyebabkan tenaga dia kurang. Okay, so yang itu kita panggil pelembapan luaran ataupun external damping. Logik dia sebab udara dekat luar. Udara bukan dalam ni. Okay, dalam pendulum, bukan dalam pendulum udara tu. So udara tu dekat luar. So bila udara tu dekat luar, kita panggil dia pelembapan luaran. Okay, ataupun external damping. Okay, so pasal external damping ataupun pelembapan luaran, boleh faham tak? Okay, so itu luaran. So sekarang ni kita tengok dalaman pula. So dalaman maksudnya dalam sistem tu sendiri. Okay, maksudnya dalam bandul ni sendiri. Okay, tapi maybe kalau bandul susah nak bayang. Okay, cikgu bagi ini bukan exactly sama tau. Ini just nak bagi korang bayang je. Contoh, katakanlah kita ada buaian. Korang tahu kan buaian baby yang dulu-dulu tu, sekarang juga laku kan. So buaian baby ni, okay, ni baby. Okay, so kita akan ayunkan dia. Maksudnya kita tarik dia ke bawah. So bila kita lepaskan dia akan naik atas. Lepas tu turun balik. Lepas tu naik balik. Lama-lama dia akan stop. Okay, kalau kita tak teruskan ayun, lama-lama dia akan stop. Okay, jadi sekarang ni spring ni, okay, dia boleh ada regangan. Okay, dia boleh ada mampatan. Okay, bila kita tarik dia ke bawah dia meregang. Bila kita lepas balik dia ke atas dia akan mampat. Okay, so proses regangan dan mampatan tu akan menyebabkan tenaga berkurang. Okay, kiranya kan waktu dia stretch dan compress tu, okay, dia hilang tenaga. Okay, walaupun dalam definition ni bukanlah dia tengah cakap pasal spring punya compression, tapi cikgu nak bagi korang bayang lah. Okay, sebab kalau nak ikutkan yang bergetar tu, okay, yang stretch dan compress tu adalah partikel tu sendiri, tapi tu susah nak tengok, susah nak bayang. So just bayangkan pasal spring ni, bila kita tarik ke bawah, dia akan stretch. Tapi bila kita tolak dia ke atas, dia akan compress balik. So sewaktu dia stretch dan compress ni, regang dan mampat ni, okay, tenaga akan hilang. Jadi ini kita panggil pelembapan dalaman, internal damping. Kenapa? Sebab dia dalam sistem tu sendiri. Kita tengah cakap pasal spring tu sendiri. Okay. So itu sebab nama dia adalah pelembapan dalaman ataupun internal damping. Okay. So just nak confirmkan, pelembapan dalaman atau internal damping, boleh bayang tak? Okay, so kalau just nak bezakan antara internal dengan external, just tengoklah pasal benda tu dekat dalam ke ataupun dekat luar. Okay, so itulah cerita pasal internal dengan external damping. Just bayangkan macam ni. Okay, ada juga yang kurang faham. Okay, cikgu cakap sekarang ni yang external tu luaran. Okay, external tu maksudnya tenaga dia hilang sebab faktor luaran. Contoh, katakanlah ada angin. Cikgu nak tanya, angin dengan buaian, angin tu luar ke dalam buaian? Okay, luar buaian. Jadi kehilangan tenaga disebabkan angin ataupun air resistance, friction, semua tu adalah external damping. Okay, so sekarang ni spring buaian ni dia akan stretch. Okay, dia akan meregang. Lepas tu dia akan compress, mampat. So spring ni dalam buaian ke ataupun bukan bahagian buaian? Dalam ke luar daripada buaian?
Buaian tu sistem tau, maksudnya spring bersama dengan seluruh ni. Okay, so kita akan consider spring sebagai dalam. Jadi regangan dan mampatan tu, okay, renggangan dan mampatan tu adalah kita consider sebagai pelembapan dalaman. Okay, boleh ke cikgu proceed? Cikgu dah mula 11 minit sebab ada yang tanya. Okay, alright, so cikgu padam So, jom kita teruskan. Second part yang ni penting. Frekuensi adalah tetap. Okay, itu penting. Frekuensi adalah tetap. Jadi cikgu nak tanya. Okay, kita try lah cikgu lukis Cikgu kata cikgu nak lukis graf untuk menunjukkan pelembapan. Okay, sekarang cikgu lukis macam ni. Okay. Okay, ni adalah sasaran. Ini adalah masa. Okay, displacement. Okay, ini adalah time. Okay, cikgu nak tanya, graf ni betul ke salah? Betul ke salah? Salah ke betul? Okay. So, tengok ada yang kata, okay, berdasarkan jawapan korang, kawan-kawan semua, okay, kawan-kawan korang, ada yang kata betul. Kenapa dia kata betul? Sebab tenaga kurang. Energi kurang. Okay. Ada juga yang kata salah. Okay, dia kata salah sebab wavelength tak sama. Okay, cikgu nak bagi tahu, jawapan dia adalah ini gambar yang salah. Okay, kenapa salah? Sebab, okay, tapi bukan sebab ni tau, bukan sebab wavelength tak sama. Okay, cikgu nak bagi tahu kenapa dia salah. First, yang pasal tenaga turun tu betul. Okay, so sekarang ni ada kawan kita tanya tadi, amplitude tu apa? Okay, ini tengok garisan tengah kosong ni kan? Okay, tarik dia ke atas, ni, ini adalah amplitude. Okay, ini adalah amplitude. Okay, so sekarang ni kita nampak amplitude dia berkurang. Jadi betul lah tenaga berkurang. Tetapi tengok kat sini, syarat dia frekuensi kena tetap. Okay, so sekarang ni frekuensi kena tetap. Jadi sekarang cikgu nak tanya. Okay, kalau korang belajar dekat dalam topik ni, subtopik pertama korang ada belajar satu formula pasal F. Apa formula untuk F? Apa formula frekuensi? Okay, very good. So formula untuk frekuensi adalah 1 per tempoh. 1 bahagi dengan tempoh 1 over period. Betul. Okay, jadi sekarang ni kalaulah period constant, F pun constant. Okay, so kalau T ni ubah, maksudnya F pun akan ubah. Jadi cikgu nak tunjuk kat sini, banyak warna kat sini, kejap. Okay, cikgu nak tunjuk bahawa dari sini ke sini adalah satu ayunan lengkap dan ini adalah T. Daripada sini sampailah ke sini lagi satu ayunan lengkap, lagi satu T. Jadi cikgu nak tanya, T dia berubah ke tak berubah? Okay, berdasarkan graf yang kita nampak ni, T berubah kan? So kalau nilai T berubah, sebab nampak tak? Mula-mula panjang, lepas tu pendek. So kalau nilai T berubah, maksudnya nilai F berubah. Jadi dah salah lah sebab syarat pelembapan adalah frekuensi tetap. Frekuensi adalah constant. Okay, jadi dekat sini
betul tu salah lah. Tenaga memang berkurang tapi sebab dia jadi salah sebab frekuensi yang tak sama. Okay. So cikgu ulang, dalam ni graf ni adalah salah sebab walaupun amplitude berkurang tetapi frekuensi dia pun berubah juga. Jadi salah. Okay, so macam mana yang betul? So, macam mana yang betul? Korang tengok dekat sini. Dekat atas tu betul. So, cikgu tunjuk bukti dia. Bukti dia adalah, cuba tengok kat sini. Ini adalah T. Okay, T ni bawa ke sini. Kejap, sabar. Okay, bila cikgu bawa ke sini nampak? Sama nilai dia. Bawa ke sini, sama nilai dia. Sama juga. Okay, jangan tiba-tiba makin ke hujung makin rapat, salah. Okay, so kena hati-hatilah sebab kadang-kadang dia minta lukis. Jadi kena hati-hati dalam lukisan tu. Okay, selesai. By the way, cikgu letak gambar ni bukan saja-saja, ni just nak tunjuk bahawa di antara contoh damping adalah katakanlah korang tengah main buai kan. Lepas tu ada orang tolak. So bila ada orang tolak, kalau dia stop tolak, okay, korang akan stop. So itulah pelembapan ataupun damping. Okay, so cikgu padam Oh by the way, itulah dia cerita displacement, habis dah. Itu je. Displacement, sorry, damping. Damping ataupun pelembapan. Okay. Alright, nak kira tempoh dengan frekuensi, just ambil formula F sama dengan, okay, kejap Kejap. Okay, so kalau nak kira frekuensi dengan tempoh, formula frekuensi adalah 1 over T, formula untuk tempoh adalah 1 over F. Okay, sebab ni subtopik 1. Okay, jadi cikgu tak sempat nak cover semua dekat sini Tapi point dia adalah kalau secara ringkasnya F adalah 1 over T, T adalah 1 over F. Okay. Jadi cikgu proceed dulu Okay, ni contoh soalan lah. Ini je soalan yang dia nak tanya. Okay, cuba korang jawab, senang je. Okay, very good. Setakat ni tak ada lagi lah yang salah. Okay, so soalan ni jawapan dia adalah A, pelembapan. Okay, ataupun damping. So by the way, nampak tak cara dia lukis pun korang boleh nampak bahawa dekat sini. Nampak frekuensi dia, frekuensi lah, tempoh lah sebenarnya. Tempoh dia kat sini sama je dengan tempoh dekat sini. Sama je dengan tempoh dekat sini. Tidak berubah. Dia tak makin rapat-rapat. Okay, tetapi amplitude dia decrease. Okay, habislah untuk damping. Okay, sekarang kita nak masuk ke subtopik yang sama tapi second part iaitu resonance. Okay, kejap. Okay, resonance So, first. Dalam kepala korang. Okay, tiba-tiba Okay, jangan bayangkan fizik. Jangan bayangkan fizik. Cikgu nak tanya, perkataan semula jadi apa maksud dia? Apa maksud natural? Tanpa guna fizik ke apa benda, just bayangkan perkataan semula jadi tu apa? Okay, ada yang kata dia jadi sendiri, original, terjadi dengan sendiri, tanpa tindakan luar. Alam buat secara sendiri. Betul? So idea dia adalah semula jadi tu adalah apabila dia memang original dia memang macam tu. Dia terjadi dengan sendiri. Okay, macam itulah konsep dia. Jadi sekarang ni, gitu. So sekarang ni semula jadi itulah dia. Jadi bila kita kata frekuensi semula jadi, cikgu nak bagi tahu frekuensi semula jadi ni memang frekuensi yang memang dia jadi sendiri.
Maksudnya semua benda ada vibration kan. Korang belajar atom vibrate. Okay, so bila dia vibrate mesti dia ada frekuensi. So frekuensi semula jadi tu maksudnya memang tanpa kita kacau dia, maksudnya itu memang benda yang dia memang apa macam mana, kiranya macam memang itu frekuensi dia kalau kita tak kacau. Okay, jadi ayat buku dia adalah frekuensi semula jadi, maksud dia frekuensi sistem yang berayun tanpa tindakan luar. Maksudnya kita tak kacau. Okay, natural frequency adalah frequency of oscillating system without external forces. Okay, so sekarang ni apa kaitan dengan resonance? Okay, korang tengok dekat sini, cikgu tulis ada satu zarah ni, okay, atau partikel ni, cikgu tulis 5 Hz. Bayangkan ini adalah natural frequency dia. Okay, bayangkan ini adalah natural frequency dia. Okay, sekarang ni, okay, natural frequency 5 ni, ya, frekuensi semula jadi sama dengan frekuensi asli, yes, betul. Okay, so sekarang ni katakanlah kita bagi satu daya. Kita bagi satu daya yang mana daya dia adalah 10 Hz. Okay, korang kena faham macam ni. Bila kita paksa dia dengan 10 Hz, dia ni akan follow tau. Okay, so sekarang ni cikgu ulang. Dia, okay, yang warna hijau ni sedang bergetar dengan frekuensi 5. Itu adalah frekuensi semula jadi dia. Tiba-tiba datang paksa. Ada benda paksa, dia sebanyak 10 Hz. Jadi dia ni akan terpaksa berayun dengan 10 Hz. Okay, sekarang cikgu nak tanya, 10 Hz ni, okay, sekarang dia berayun dengan 10 kan? Sama ke tidak dengan frekuensi semula jadi dia? Sama ke tidak dengan frekuensi asli? Is it the same with its natural frequency? Okay, so tak samalah kan sebab asal dia 5 tapi sekarang dia 10. Okay, so bila tak sama, tidak berlaku resonance. Okay, kita cakap pasal tak berlaku resonance dulu. Okay, so sekarang tak berlaku resonance. Tak apa, hold dulu, cikgu padam. Kita try lagi satu. Sekarang ni original dia 5. Tiba-tiba kita paksa dia dengan satu force yang mana dia punya frekuensi adalah 5. Okay, so dia sekarang akan follow. So dia akan berayun dengan 5 Hz juga. Jadi cikgu nak tanya. Sekejap seminit. Okay. Okay. So sekarang ni cikgu nak tanya, adakah 5 ni sama dengan original dia? Sama tak dengan natural frequency dia? Okay, sama kan? So bila sama, inilah nama dia resonance berlaku. Okay, tengok kita baca kat sini satu-satu. Apabila frekuensi daya luaran yang dikenakan. Okay, maksudnya ni daya luaran, ni lah yang paksa tu, force oscillation tu. Okay, adalah sama dengan frekuensi semula jadi. Okay, jadi sistem tu dia akan follow frekuensi semula jadi dia. Okay, sistem oscillate with its natural frequency, 5 ni lah. Jadi sistem akan berayun dengan amplitude maksimum. System will oscillate with maximum amplitude. Okay, jadi inilah dia resonance. Okay, cikgu bagi korang situation je Situation ni analogi lah, nak bagi senang ingat. Okay, supaya korang boleh explain balik kat kawan korang. Okay, cikgu bagi situation. Okay, sekarang cuba korang tengok dekat sini. Ni contoh situasi tau nak bagi korang ingat. Okay, kita ada 3 orang dekat sini. Okay, so abaikan dulu pasal Ahmad. Abaikan pasal Ahmad, korang tengok Alice dengan Siti je dulu. Okay, sekarang ni pada suatu hari Alice dan Siti berjumpa. Okay, kalau korang tengok kat sini, Siti minat siapa?
Okay, so kalau kita tengok kat sini, Siti minat BTS. Okay, tetapi tengok Alice dia minat orang lain. Dia minat Blackpink. Jadi katakanlah Alice datang jumpa Siti. Okay, Alice dia nak cerita pasal Blackpink. Alice bila dia dapat datang jumpa Siti kan, dia akan cerita pasal Blackpink. So Siti, dia excited ke tak? Okay, dia tak excited kan? Okay, sebab dia nak cakap pasal BTS. Okay, so Alice macam, okay dia balik dia balik. Tiba-tiba sekarang ni, Ahmad datang. So Ahmad, bila dia jumpa Siti, dia akan cakap pasal BTS. Sekarang Siti excited ke tak? Kan? Dia akan excited lah. So, Siti mengalami resonance. Okay, so konsep dia macam ni. BTS ni adalah frekuensi semula jadi untuk Siti. Jadi bila Alice datang, Alice paksa dia cakap dengan frekuensi lain. Frekuensi dah tak sama. Jadi Alice tak menyebabkan Siti mengalami resonance. Okay, tapi bila Ahmad datang, Ahmad paksa Siti vibrate, bayangkan macam tu lah. Okay, bergetar dengan frekuensi yang sama dengan memang dia punya original natural. Okay, sebab tu dia excited. So excited banyak tenaga, so amplitude adalah maksimum. Okay. Boleh ke? Faham tak? Frekuensi tak tetap lah sebab sekarang ni kita tengah cakap pasal frekuensi dia berubah. Okay, frekuensi tetap tadi tu cerita yang damping tadi. Alright, so macam tu lah cerita dia. Oh, ada yang tak faham maksud Ahmad. Resonance kita tak belajar graf. Okay, yang tak faham pasal Ahmad. Okay, sekarang ni bayangkan sekarang ni Ahmad dia minat BTS. So bila dia datang jumpa Siti, Ahmad akan cakap pasal BTS. Oh, kena faham bila peminat BTS, okay, ada orang nak cakap pasal BTS dengan dia akan excited. Okay, so sekarang ni amplitude dia akan jadi maksimum. So Siti mengalami resonance. Okay, so sekarang ni kita akan patah balik. Dalam exam bukan ni jawapan dia, dalam exam yang ni. Itulah yang cikgu cakap tadi. Mula-mula apabila frekuensi daya luaran yang dikenakan sama, okay, dengan frekuensi semula jadi sistem ayunan. Sebab semula jadi dia 5. So bila kita paksa dia dengan 5 Hz juga, dia akan berayun dengan frekuensi semula jadi, oscillate with its natural frequency. So pada waktu ini sistem berayun dengan amplitude maksimum amplitude. So inilah dia, semua ni inilah dia resonance. Okay, so itulah dia cerita resonance. Sekejap lagi cikgu akan tunjuk pasal dia punya, kita tengok video sikit lah. Tapi itu je lah, tu je nak cakap pasal resonance. Okay, boleh faham pasal ni? Okay, sekarang sila lihat pasal contoh dia. Okay, so ini korang boleh buat sendiri by the way. Nama eksperimen adalah eksperimen, bukan eksperimen lah, dia lebih kepada nak demo pasal resonance, pendulum, Barton. Okay, atau Barton's pendulum. Okay, sekarang ni ini form 4, form 5. Okay, fizik. What? Okay, so anyway dekat sini, kalau korang tengok dekat sini, okay, ini adalah beberapa pendulum. Okay, so pendulum ni dia mempunyai tali yang lain, dia punya panjang. Okay, tali dia lain-lain. So sekarang ni korang kena faham macam ni pendulum, tali dia tu okay, akan bagi kesan dekat frekuensi dia. So kalau tali sama panjang, frekuensi sama panjang. Okay, berdasarkan mata korang, okay, X ni sama panjang dengan siapa? Okay, ya cikgu pun tahu sebab gambar dia tak pernah clear kan. Tapi korang kalaulah sepatutnya niat dia adalah tali dia sama panjang dengan D.
Okay, tali dia sama panjang dengan D. Okay, sekarang ni konsep dia macam ni. Tadi cikgu cakap bila tali sama panjang, frekuensi dia sama. Okay, sekarang ni katakanlah ni cikgu letak je tau, bukan sebenar-benarnya. Cikgu letak nak bagi senang bayang. Okay, X ni 5 Hz sebab tali dia panjang tu. So kita dah tahu D pun 5 Hz juga. Kenapa? Sebab tali dia sama panjang. Okay, katakanlah ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7. Okay, so bila kita ayunkan tali X, bila X berayun, semua akan ayun sekali. Maksudnya ni, semua akan berayun sekali. Tapi cikgu nak tanya, siapa yang paling excited sekali berayun? Okay, so yang paling excited sekali akan berayun adalah D juga. Kenapa D? Sebab frekuensi sama. Tu point dia. Okay, so sekarang ni bila X berayun, dia akan menyebabkan semua orang berayun dengan frekuensi sama dengan dia, iaitu 5. Okay, cikgu ulang. Setiap bila X ni berayun, X akan menyebabkan semua orang berayun dengan 5 juga. Okay, A original dia 2 tapi dia akan berayun dengan 5. B original dia 3 tapi dia akan berayun dengan 5 juga. Samalah macam yang lain-lain. Okay, tapi D akan mengalami resonance sebab dia natural dia 5. Lepas tu sekarang X suruh dia vibrate, okay, ataupun oscillate dengan 5 juga. So itu yang dimaksudkan dengan dia berayun dengan frekuensi semula jadi. Okay, so kalau kita tengok ayat dekat sini, first, bila X oscillate, dia akan menyebabkan semua yang lain-lain pun oscillate juga. Okay, apabila X berayun, dia akan menyebabkan semua berayun juga. Tapi disebabkan panjang tali D sama dengan X, okay, D is equal to X, X akan force D to oscillate in resonance. Basically, D akan mengalami resonance. Jadi, amplitude paling besar, D juga. So pendulum D akan oscillate dengan amplitude yang paling besar. Okay, so itulah dia cerita pasal pendulum, Barton's pendulum.